Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibati lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istana Kota 11 tingkat, tempat baharu nakhoda pekan, sama kata, sama sepakat, Hari Guru, mari raikan. Selamat datang saya ucapkan kepada sidang penonton warganet di mana sahaja siaran ini dapat diakses. Semoga kehadiran tuan-puan ke program e-agama pada hari ini melalui channel YouTube rasmi PPD Serian dapat memeriahkan lagi sambutan Hari Guru peringkat daerah Serian pada tahun ini. Saya Kusairi Jawawi selaku hos anda pada hari ini akan bersama anda sehingga ke akhir program. Baiklah, untuk pengetahuan bersama, forum pada hari ini adalah merupakan anjuran Zon Payau dan Pejabat Pendidikan Daerah Serian. Peserta yang menghadiri program pada malam ini turut diberikan e-sijil sebagai tanda sokongan anda terhadap program kami. Hadirin hadirat sekalian, penganjuran majlis seperti ini adalah sebagai salah satu usaha untuk membantu warga pendidik bagi memperoleh ketenangan fikiran, kestabilan emosi dan kesihatan mental dalam menghadapi cabaran ketika menjalankan tugas sebagai guru ketika keadaan negara dilanda wabak COVID-19. Malah memberi kesedaran betapa perlunya memohon kepada Allah selain usaha kita sendiri. Baiklah, berikut adalah tentatif program kita pada hari ini. Dimulai dengan taklimat program pada jam 8.45 malam, diikuti bacaan surah At-Taubah ayat 128 beserta terjemahan dan intisari ayat. Seterusnya, bacaan doa, kemudian akan disusuli dengan forum perdana dan seterusnya majlis bersurai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul, yakni Muhammad, dari bangsa kamu sendiri. Yang terasa berat baginya segala kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Dia sangat ingin agar kamu beriman. Dia amat belas kasihan dan penyayang kepada orang-orang mukmin. Benarlah, Allah yang Maha Agung. Sidang hadirin sekalian, melalui ayat 128 dari surah At-Taubah, kita dapat memperolehi beberapa pengajaran, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan utusannya, iaitu Rasul daripada kalangan manusia juga, kerana hanya mereka sahajalah yang mengenali sifat, peribadi, kelakuan manusia itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar umatnya mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat.
Rentetan daripada ini, guru sebagai penyambung lisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga perlu membimbing anak didik masing-masing supaya memperolehi kehidupan yang berjaya duniawi dan ukhrawi. Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi hamba-Nya. Sebagai seorang guru, kita perlu mengasihi dan menyantuni anak didik pada setiap masa. Hal demikian membolehkan anak didik dipandu dengan cara yang betul dan harmoni. Akhirnya dapat mengenal Sang Pencipta yang Maha Agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati para pendidik walau di mana sahaja mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا الله يا عزيز يا ستار يا فعال لما يريد. Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk meraihkan majlis sambutan Hari Guru 2021 peringkat bahagian Serian pada saat yang bahagia ini dengan tema berguru demi ilmu bina generasi baharu. Ya Allah, sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia dan murni sepanjang zaman. Justru itu, kurniakanlah kepada kami hati yang ikhlas dalam menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini dengan sebaiknya. Lorongkanlah hati kami agar menjadikan seluruh aktiviti dunia pendidikan sebagai ibadah, mengharapkan rahmat dan keredaan-Mu semata-mata. Ya Allah, Ya Mudabbir al-Amr, pada saat dan detik ini kami hulurkan tangan pengharapan, memohon ihsan dan pimpinan-Mu agar Engkau anugerahkan rasa kasih sayang kepada barisan pendidik yang budiman terhadap anak-anak didik kami, sebagaimana kami mengasihi dan menyayangi anak-anak kami sendiri. Kurniakanlah kepada kami kesabaran, ketabahan, semangat kerjasama yang tinggi dalam sebuah pasukan, semangat permuafakatan dan semangat juang yang tidak mengenal arti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik dan berusaha menyumbangkan tenaga, idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti akademik dan kurikulum pelajar-pelajar di bahagian Serian ini khasnya dan di arena pendidikan perdana amnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada kesempatan ini kami memohon kepada kebesaran dan kehebatan-Mu, Ya Allah. Sudilah kiranya Engkau memurniakan kepada kami sifat yang mulia dan akhlak yang luhur. Mudah-mudahan kami akan dapat membentuk anak didik yang sentiasa mengharapkan teguran dan bimbingan guru-guru dan menjadi insan yang sempurna dan berguna kepada agama dan negara tercinta. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa ulaika rafiqa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadirin hadirat sekalian, sekarang sampailah kita ke acara kemuncak pada hari ini, iaitu Forum E-Agama Islam sempena sambutan Hari Guru peringkat Daerah Serian. Maka, saya serahkan majlis kepada rakan moderator yang diamanahkan, iaitu Ustaz Muhammad Syafi'i bin Razali dari SK Serian bagi meneruskan forum kita sebentar lagi. Fayatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam yang telah memberikan limpah dan kurnianya. Maka sama-sama kita dapat bersiaran pada hari ini untuk satu program sempena sambutan Hari Guru peringkat Daerah Serian, anjuran pejabat pendidikan daerah Serian yang dikelolakan oleh Zon Payau di bawah penyelaras Guru Besar Encik Kamal bin Sli, dan juga penasihat untuk program pada hari ini iaitu Ustaz Abang Isaifuddin bin Abang Noran dan juga Ustazah Suryani binti Abdul Hamid daripada Unit Pendidikan Islam PPD Serian. Alhamdulillah, mudah-mudahan para penonton yang ada pada hari ini juga merupakan penonton-penonton yang terpilih dan bertuah, kerana bersama-sama dapat kita meluangkan sedikit masa untuk menonton, untuk bersama dalam forum yang akan kita adakan sempena sambutan Hari Guru pada kali ini. Daripada Allah Subhanahu wa taala jugalah kita berhimpun pada hari ini, dan juga dengan kurnia dan keberkatan dan juga limpah yang diberikan oleh Allah jugalah, maka dapat kita bersama 3 panelis yang hebat yang mana kita datangkan daripada daerah Serian sendiri, yang merupakan 3 orang guru yang berwibawa, guru-guru yang telah lama menabur bakti, guru-guru yang telah lama membakar diri untuk generasi-generasinya. Panel yang pertama, Al-Fadil Ustaz Idris bin Sarib, merupakan seorang guru pendidikan Islam yang berpengalaman dari SK Balai Ringin, aktif dalam bidang dakwah khususnya di daerah Serian, amnya di negeri Sarawak ini sendiri. Panelis kedua kita pula Ustazah Surya binti Boh, merupakan seorang Sri Kandi kuat di SMK TAI, orang kuat dalam bidang pendidikan Islam khususnya untuk sekolah menengah. Kalau sebut sahaja mahrajan atau apa-apa pertandingan yang melibatkan pendidikan Islam, beliaulah orangnya yang kita cari. Manakala panel yang ketiga merupakan Ustaz Abdul Rahman bin Ismail, merupakan seorang guru pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan St. John TAI, aktivis dan juga penceramah yang selalu dijemput, yang selalu kita dengar di masjid dan surau di sekitar kawasan Kota Semarahan. InsyaAllah mereka bertiga ini akan mengulas, akan mengupas tajuk yang kita bawakan pada hari ini. Tidak lain tidak bukan yang berkaitan dengan tema Hari Guru kita, iaitu berguru demi ilmu, bina generasi baru. Alhamdulillah. Jadi Al-Fadhil Ustaz Idris, sebelum kita mulakan, ingin saya nyatakan di sini kita akan ajukan beberapa soalan kepada panelis kita dengan 2 pusingan. Pusingan yang pertama, setiap seorang akan diajukan 1 soalan dan dikupas, kemudian barulah ke soalan yang kedua, juga giliran yang sama, insya-Allah. Jadi untuk yang pertama ini, Al-Fadhil Ustaz Idris bin Sarib. Al-Fadhil Ustaz, begini Ustaz. Kalau kita lihat tajuk ataupun tema kita, Hari Guru kita pada tahun ini, berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Pada pandangan Ustaz,
apakah yang dimaksudkan dengan guru itu sendiri, Ustaz? Boleh Ustaz kupaskan maksud guru ataupun pendidik itu sendiri? Fayatafaddal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Maulana Al-Ustaz Syafi'i bin Razali selaku pengacara majlis kita pada hari ini. Yang berbahagia ahli panel kita Ustazah Suriah Boh. Begitu juga yang berbahagia ahli panel kita yang berikutnya Al-Fadhil Maulana Ustaz Abdul Rahman Ismail. Jadi alhamdulillah, begitu juga kepada sidang penuntun sahabat-sahabat rakan seperjuangan dalam pendidikan yang sebenarnya lebih layak berada di tempat saya ini. Semoga kita semua berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kita pada soalan yang telah diajukan sebentar tadi berkenaan tentang maksud guru. Kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan, dinyatakan di sana guru ini adalah pendidik atau pendidik itu sendiri guru. Kita juga boleh dipanggil sebagai pengasuh, wali, pemimpin, pengelola, pelatih, penyelenggara, pengajar dan juga boleh dipanggil sebagai pemelihara. Kalau kita lihat mengikut istilah yang digunakan oleh sarjana-sarjana Islam, guru atau pendidik adalah murabbi, muallim, muaddib, ustaz, mudaris, mursyid ataupun boleh juga kita panggil sebagai ulama. Semua istilah-istilah yang digunakan berasal daripada perkataan bahasa Arab dan pada dasarnya istilah-istilah tersebut mempunyai maksud yang sama, iaitu memberi pengajaran atau pendidikan. Namun terdapat beberapa pandangan yang berbeza mengenai penggunaan istilah-istilah yang kita dengar sebentar tadi, kerana ia tergantung kepada bidang ilmu yang dipelajari. Seperti istilah ustaz dan mudaris, kalau kita tengok dalam masyarakat Melayu, ustaz dan mudaris ni kita khususkan atau dikhususkan kepada mereka yang mengajar pelajaran agama Islam, sama ada di sekolah, di madrasah, di masjid, di pondok ataupun sebagainya. Tetapi kalau kita kembali kepada istilah asal tadi yang mengikut soalan, guru. Guru ni bukan bahasa Melayu ataupun bukan bahasa Arab. Dia adalah pinjaman daripada kata Sanskrit. Gu bermaksud gelap, ru bermaksud terang, iaitu perubahan daripada manusia yang ataupun insan yang tidak mengetahui apa-apa, maka pergi menuju kepada cahaya ataupun ilmu pengetahuan. Sidang penuntun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat zaman Abbasiyah, guru-guru pada zaman itu telah dibagikan kepada 3 kategori. Yang pertama mu'alim, yang kedua mu'addib dan yang ketiga ustaz. Mu'alim ini adalah satu golongan guru sekolah rendah yang diberi tugas mendidik ilmu-ilmu asas Islam, seperti sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan serta para asatizah buat sekarang, iaitu Al-Quran, mengajar ibadat, akidah dan ilmu akhlak dan sebagainya berkaitan dengan agama. Manakala muaddib pula pada zaman Abbasiyah ini, iaitu guru khusus yang bertanggungjawab mengajar sekolah yang khusus. Dan manakala ustaz, iaitu pensyarah hebat, pensyarah di sekolah-sekolah tinggi, sekolah-sekolah tinggi. Jadi guru juga adalah satu golongan manusia, satu golongan insan yang menjalankan tugas ikhtisas sebagai pendidik dan pemimpin. Mereka boleh mencorakkan masa depan masyarakat
dan dapat menentukan untung nasib sesebuah bangsa. Sebagaimana pendapat-pendapat yang saya baca untuk mencari apa yang dikatakan guru. Dan guru adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam pendidikan dan pengajaran, kerana gurulah yang akan bertanggungjawab dalam membentuk peribadi seorang murid ataupun seorang pelajar. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsikan rasa-rasanya dapatlah menjawab persoalan yang diajukan oleh Al-Fadhil Maulana Ustaz Asy-Syafi'i. Jadi saya rasa setakat itu saja, dan kita boleh teruskanlah dengan ahli panel yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Itu dia tadi kupasan dan ulasan daripada Al-Fadhil Ustaz Idris berkenaan apakah yang dimaksudkan dengan guru, pendidik. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang ini, pendidikan zaman kini memang sangat berbeza dengan pendidikan zaman dahulu. Dari mana perbezaannya memang sangat ketara. Namun itulah cabaran dan dugaan yang perlu dipikul dan diterima. Dipikul oleh guru-guru dan diterima oleh generasi baru, iaitu murid dan pelajar pada ketika ini. Jadi untuk panelis yang kedua, iaitu Ustazah Surya binti Boh. Ya Ustazah, kalau kita lihat Ustazah, ini berkaitan dengan Ustazah sendiri. Ustazah juga seorang guru dan juga seorang ibu. Jadi Ustazah, begini Ustazah. Bila dilihat situasi PDPR yang telah kita laksanakan sekarang, pada pandangan Ustazah, bagaimanakah ya Ustazah untuk kita membina generasi baru ini sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang ibu bapa, cabaran yang dihadapi dan bagaimana menanganinya. Dan juga kalau kita lihat bagaimana cara ibu bapa, guru itu memberi sokongan kepada murid ataupun pelajar untuk menghadapi PDPR, iaitu pendidikan yang boleh kita katakan kaedah ataupun cara baharu yang perlu diterima pada ketika ini. Bagaimana pendapat Ustazah? Dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu saya merakamkan ucapan tahniah kepada Unit Pendidikan Islam PPD Serian atas usaha menganjurkan program keagamaan sempena sambutan Hari Guru tahun 2021. Saya bukanlah orangnya yang layak untuk berada di pentas forum ini, kerana masih ramai lagi rakan-rakan GPI kita yang berkebolehan di luar sana. Namun, demi mencari sebutir pengalaman yang berharga pada era teknologi ini, maka sudi apalah kiranya kita berkongsi ilmu yang ada untuk kemaslahatan bersama. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Syafi'i yang meminta sedikit pandangan bagaimanakah ingin membina generasi baru, apakah cabaran yang dihadapi dan bagaimana menanganinya. Hadirin yang dimuliakan, guru pada era globalisasi ini merupakan agen penting dalam merealisasikan transformasi pendidikan pada peringkat akar umbi. Lantaran itu, para guru perlu mempersiapkan diri dengan ilmu pendidikan yang menjurus kepada teknologi. Tidak dapat tidak, guru perlu ada kemahiran komputer, kemahiran pengajaran jarak jauh, kemudahan untuk melaksanakan PDPR, ilmu penilaian dan pentaksiran yang sesuai, pengetahuan tentang kesediaan ibu bapa dan para pelajar untuk mengikuti PDP, serta banyak lagi usaha yang perlu dilakukan oleh seorang guru. Dari sudut ibu bapa pula, demi melestarikan impian dan harapan untuk mendapat anak-anak yang cemerlang dunianya dan gemilang akhiratnya, ibu bapa hendaklah sanggup
berkorban masa, tenaga dan wang ringgit supaya anak-anak dapat mengikuti PDP dengan baik. Terapkan disiplin yang tinggi agar anak-anak terus setia bersama guru mereka. Inilah pelaburan ibu bapa dengan harapan di akhirnya nanti berbaloi menuai ribuan kejayaan. Kita contohi kasih sayang Luqman Al-Hakim terhadap anaknya melalui nasihat yang agung, jangan mensyirikkan Allah dan mengajar kepercayaan dan budi pekerti yang mulia kepada anak kesayangan agar menjadi hamba yang soleh. Sidang pendengar, ketika ini kita dilanda serangan wabak COVID-19. Kini apabila PDPR berlangsung, pelajar yang aktif alhamdulillah tidak pernah jemu mengikuti pengajaran gurunya. Namun tidak kurang juga yang masih bermimpi. Yang lebih menyedihkan, langsung tidak memberikan respon kepada gurunya. Inilah realiti dan cabaran yang dihadapi oleh para guru. Walau apapun cabaran yang mendatang, tetap ada usaha yang boleh dilakukan menanganinya. Bulatkanlah tekad, kuatkan semangat, bertawakallah kepada Allah. Seiring dengan maksud ayat 159 surah Ali Imran, iaitu kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyintai orang yang bertawakal. Guru jangan cepat melatah apabila hanya segelintir sahaja pelajar yang setia bersama semasa PDPR. Teruskan dengan latihan dan penerangan, mudah-mudahan mendapat manfaat daripadanya. Ibu bapa pula, bersabarlah dan teguhkan hati demi kejayaan anak-anak. Sentiasa mengingatkan anak-anak untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Berikan sokongan, galakan dan semangat padu. Sepadu emas 999. Insya Allah anak-anak akan berjaya. Firman Allah yang bermaksud, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan doamu. Ayat ini menjelaskan jaminan Allah akan mengabulkan setiap permintaan hambanya yang berdoa kepadanya. Hadirin sekalian, masa mencemburui kita. Oleh itu, saya menyeru kepada semua, hidup mesti diteruskan. Perjuangan mesti dilaksanakan. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustaz Muhammad Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah di atas kupasan lanjut, kupasan yang orang kata boleh dikatakan lengkap dan mudah untuk kita fahami. Jadi bila kita lihat rentetan daripada PDPR ini, pastinya kita tidaklah orang kata bertemu dengan guru itu sendiri secara bersemuka seperti mana norma-norma sebelum ini. Norma baharu ini, pendidikan juga kita lihat hanya berteraskan maya, berteraskan digital. Jadi untuk soalan ketiga Ustaz Abdul Rahman, kalau kita lihat Ustaz, bagaimana adab dalam kita belajar, adab dalam menuntut ilmu. Bagaimana Ustaz? Di zaman PDPR ini, apakah adab-adab berguru tersebut? Apakah nilai-nilai dalam kita menuntut ilmu itu dapat diterapkan menggunakan PDPR? Dan bagaimanakah cara menerapkan ataupun cara mempraktikkan adab-adab tersebut? Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Tuan Moderator Ustaz Muhammad Syafi'i yang handsome lagi petah berkata-kata, rakan-rakan panel forum kita pada hari ini yang hebat-hebat berlaku, seterusnya rakan-rakan guru, sidang penonton yang saya hormati dan kasihi sekalian, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberi ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama kita menjayakan forum agama Islam bersempena dengan sambutan Hari Guru peringkat daerah Serian pada tahun 2021. Inilah spesialnya guru-guru, tuan-tuan. Ini spesialnya kita. Orang tak sambut Hari Guru, kita sambut. Guru menyambut Hari Guru. Kerana apa? Kerana kita nak menghargai diri kita. Yang kedua, kita nak juga untuk membangkitkan semangat kita, membangkitkan semangat diri kita untuk terus berbakti, menabur jasa kepada agama, bangsa dan negara. Ada hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu adalah satu kefarduan bagi setiap orang Islam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Nak sebut pentingnya ilmu dalam Islam. Antaranya surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa darjat. Begitu juga dalam surah Az-Zumar. Allah sebut di dalam Al-Quran, kul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tak sama. Tetapi sebenarnya kalau kita tekuni, tak jauh beza pun adab ini. Sebab dua-dua melibatkan guru dan murid. Cuma suasana tu, suasana yang membezakan. Satu suasana bersemuka, yang kedua suasana yang tidak bersemuka. Tetapi adabnya tetaplah seorang guru dengan seorang murid. Adab yang sama. Dan pentingnya adab ini sehinggakan Imam Malik pernah mengungkapkan, pelajarilah adab sebelum mempelajari sesuatu ilmu. Generasi, terutamanya generasi muda pada hari ini, makin ramai dalam kalangan mereka hilang adab. Kita pergi ke lapangan, kita turun ke medan, kita turun berjumpa dengan remaja-remaja, pemuda-pemuda, sebahagiannya hilang adab, hilang akhlak mereka. Maksudnya berlaku kecelaruan adab dan akhlak dalam kalangan pemuda-pemudi kita. Dan ini peranan kita yang perlu kita terapkan, adab dalam kepada murid-murid kita. Beberapa adab kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama, mempunyai niat yang betul dalam menuntut ilmu. Ini mana-mana pun mesti mempunyai niat yang betul dan ikhlas, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuntut ilmu bukan kerana Allah, Allah tak redha, Allah tak redha, dan di sanalah tidak mendapat keberkatan ilmu. Tuntut ilmu untuk mendapat habuan dunia, tidak mendapat keberkatan ilmu. Yang kedua, sentiasa berdoa supaya dikurniakan kefahaman. Kena doa. Kita kalau jadi murid, kita kena doa supaya Allah mencampakkan kefahaman kepada kita. Kalau kita cikgu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah mudahkan anak murid kita faham. Yang ketiga, melakukan persediaan awal untuk pembelajaran. Ini cukup mencabar. Ini cukup mencabar bagi kita, terutamanya bila PDPR ni. Melakukan persediaan awal untuk pembelajaran, dan yang lebih penting adalah menyediakan suasana dan bi'ah pembelajaran.
Kalau di sekolah mudah. Murid datang sekolah memang set dia untuk belajar. Di sekolah ada meja, ada kerusi, ada buku dan sebagainya, ada suasana, ada kelas tahun 1, tahun 2, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, ada rakan-rakan dan sebagainya. Tetapi di rumah, rumah ni sebenarnya sejak zaman sebelum ni pun bukanlah tempat untuk pembelajaran formal. Bukan tempat untuk pembelajaran formal. Tiba-tiba berlakunya PKP, berlakunya pandemik COVID-19, kita perlu melaksanakan norma baharu PDPR. Memang sangat mencabar. Saya pun ada anak 2 orang. Kita nak mengajar, kita juga perlu tengok anak. Jadi suasana pembelajaran itu perlu untuk kita wujudkan. Dan ini adalah sebahagian daripada adab kita. Sebahagian daripada adab kita dalam menuntut ilmu. Yang keempat, hormati dan sentiasa berinteraksi dengan guru. Jangan putus hubungan dengan guru. Apabila kita PDPR, kita tidak bersemuka. Jadi jangan kita putus hubungan dengan guru. Ni guru mesej tak balas, guru call tak angkat. Jadi masalah. Yang kelima, menumpukan sepenuhnya terhadap pembelajaran. Ni mana-manalah menumpukan sepenuhnya terhadap pembelajaran. Cuma PDPR mungkin berbeza. Kita ikut kawasan. Ada orang belajar menggunakan lembaran kerja, cikgu dia print bagi. Ada orang belajar menggunakan WhatsApp. Dan yang mungkin bertuah dapat belajar menggunakan Google Meet. Yang penting kita memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pembelajaran. Yang keenam, menepati masa. Ini sama. Bersemuka ke tak bersemuka ke, mesti menepati masa. Dan cikgu pun, kita cikgu kena menepati masa. Bukan murid saja menepati masa, tapi kita pun sama. Yang ketujuh, berkomunikasi dengan baik dan libatkan diri secara aktif. Ini adab dalam kita menjalani PDPR. Komunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik. Kalau kita Google Meet contohnya, mesti ada berkomunikasi dengan baik dengan guru-guru kita, ada chatting dan sebagainya. Jangan kita sebarang saja berkomunikasi. Semua orang nak bercakap, dia tak sama. Dia tak sama kelas online dengan kelas bersemuka. Begitu juga dengan kaedah-kaedah pembelajaran yang lain. Dan yang ke-8, kita jaga penampilan diri. Jaga penampilan diri, sama ada murid ataupun guru. Jadi kita kena jaga adab ini. Sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar, kena jaga adab ini. Dan sebagai seorang guru, penting untuk kita menerapkan adab ini kepada anak murid kita. Budak zaman sekarang, kalau kita tak beritahu, dia takkan tahu dan dia takkan buat. Jadi penting untuk kita terapkan kepada anak murid kita. Wallahu alam. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini memberi manfaat kepada kita bersama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Nizam bin Mat Yusof. Kini bertugas di Mukah. Sebelum ini pernah bertugas di SK Tanah Putih Serian. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada rakan-rakan seperjuangan yang berada di Serian. Dan juga selamat Hari Guru kepada cikgu-cikguku yang berada di seluruh Malaysia. Mohon ampun atas kesalahan dan kesilapan lalu. Semoga kita berjumpa lagi pada masa-masa hadapan. Kalau jumpa di mana-mana, tegur-tegurlah saya. Saya rindu Serian.
kami renduk serian, aku kira mandek lagi serian, maan taya mamu du'uman pagu. Itu sahaja ucapan saya pada kali ini. Kullu am wa antum bi khair. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang ku jalani sampai kini, aku selalu bermimpi tentang indah hari tua karenamu, menggapai semua mimpi dan cita untuk masa depan. Terima kasih kawan-kawanku, terima kasih untuk guruku, karena telah kau beri kisah dan ilmu dalam hidupku. Selamat jalan kawan-kawanku, selamat tinggal para guruku. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Bila tahun berganti, sampai waktu terhenti, meski rentah usia kami, kau kan tetap di hati. Terima kasih kawan-kawanku, terima kasih untuk guruku, karena telah kau beri kisah dan ilmu dalam hidupku. Selamat jalan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Abdul Rahman di atas kupasan ulasan itu tadi. Jadi bila kita lihat guru itu sendiri, saya teringat kepada seorang guru saya ketika saya menuntut di Kelantan dahulu, di mana guru saya berpesan, ketika mana sesiapa sahaja pun yang mengajar kita, itulah guru. Dan bagi dia selalu pesan kepada kami bahawa tiada istilah, tidak ada langsung istilah bekas guru, yang mana kita selalu dengar, oh itu adalah bekas guru saya di sana, ini adalah bekas guru saya di sini. Namun bagi guru saya yang telah mendidik dahulu, kerap berpesan kepada kami bahawa tiada istilah guru ataupun tiada istilah bekas guru. Siapa pun yang mengajar, pernah menjadi guru kita, maka dia adalah guru kita selamanya. Baiklah, untuk pusingan kedua ini, soalan yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Idris. Ya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz merupakan orang yang selalu bertemu dengan masyarakat, khususnya dalam aktiviti-aktiviti dakwah Ustaz. Jadi Ustaz, begini Ustaz. Pandangan Ustaz, pendapat Ustaz, bagaimana Ustaz sebagai seorang guru untuk masuk ke dalam masyarakat, dan apa yang perlu kita bawa, bekalan kita untuk masuk ke dalam masyarakat agar masyarakat memandang, agar masyarakat melihat guru itu sebagai satu profession yang dihormati dan disegani. Bagaimana Ustaz? Fayatafaddal ya Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Maulana Al-Fadhil Ustaz Syafi'i. Kita dah masuk raun yang kedua, dan soalan yang diajukan memang sangat luas untuk membicarakan bagaimana kita nak angkat martabat atau profession keguruan dalam masyarakat kita. Bekalan-bekalan yang nak dibawa sangat panjang. Jadi sidang penonton sekalian, kalau kita lihat
flashback sekejap. Zaman Mesir kuno ada catatan menyatakan bahawa guru-guru ni adalah tergolong daripada ahli-ahli falsafah yang menjadi penasihat-penasihat raja. Dalam kegemilangan falsafah Yunani ada 3 orang lah, tidak lain tidak bukan Socrates, Plato dan Aristotle. Jadi kalau kita lihat pula dalam sejarah-sejarah Islam, guru-guru atau alim ulama biasanya dikaitkan dengan Nabi SAW, yang mana para guru ini ataupun sahabat Nabi ataupun ulama ini menjadi duta-duta Nabi ke negara-negara tetangga sebagai utusan dakwah, menjadi da'i. Juga dalam perkembangan pendidikan Islam di kawasan Asia Tenggara melalui pondok, surau, madrasah dan lain-lain, menunjukkan pola ataupun keadaan yang sama. Jadi apabila guru ni masuk dalam masyarakat, kalau kita tengok dalam Global Teacher Status Index 2013 bulan Oktober, dekat situ dia ada buat kajian dan menyatakan bahawa kedudukan guru, profesion keguruan berbanding dengan 14. Dia buat kajian daripada 21 buah negara meneliti kedudukan guru berbanding dengan 14 profesion pekerjaan yang dihormati. Jadi guru ni berada di tangga yang ke-7, lebih kurang kelas menengah lah. Secara keseluruhannya dapat kita ketahui bahawa masyarakat kita kurang terdedah dengan anjuran dalam agama kita, iaitu beradab kepada guru. Kalau kita tengok beberapa tahun lepas, ni ada satu peristiwa yang semua maklum, yang mana kita dikejutkan dengan insiden seorang ibu yang memaksa seorang guru merangkak di depan pelajar. Banyak reaksi yang macam-macam reaksi daripada netizen. Sedangkan Rasulullah mendidik kita agar menghormati bahkan memuliakan guru. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW menjelaskan dan mendidik sahabat bagaimana memberikan hak dan penghormatan kepada guru. Sabda Nabi yang mafhumnya lebih kurang, bukanlah di kalangan umatku, Nabi tak ngaku umat, mereka yang tidak memuliakan orang tua, mereka yang tidak sayang anak-anak, dan mereka yang tidak memberikan hak kepada guru. Jadi Nabi tak mengaku umat. Bila mana kita perhatikan hadis ini, Nabi mendidik sahabat supaya saling hormat menghormati di kalangan orang tua, orang muda, bahkan wajib memberi penghormatan kepada guru. Sehingga kan para sahabat bila mana dia bercakap dengan guru, Nabi anjurkan supaya bercakap dengan suara yang rendah, yang sopan santun, yang lemah lembut, bermuka manis, sehingga memek muka pun diambil kira. Jadi peranan media massa merupakan satu faktor yang utama untuk menyampaikan kepada masyarakat bagaimana nak beradab dan kepentingan beradab dengan guru, agar profesion keguruan dimartabatkan semula. Dan dari segi bahagian ataupun dari sisi keguruan pula, antara sifat-sifat yang perlu kita bawa dalam masyarakat, antaranya pertama sekali adalah zuhud, mendidik kerana mencari keredaan Allah, menyampaikan pelajaran kepada di sekolah ataupun kepada masyarakat bukan kerana balasan kebendaan atau penghormatan untuk masyarakat, tetapi kerana mencari redha Allah SWT. Ini sifat yang sangat penting yang perlu ada pada guru. Seorang guru wajib menjaga kebersihan diri. Seorang pendidik hendaklah bersihkan bukan saja zahir, malah batin. Bersihkan jiwanya daripada segala kekotoran dan adat dan syarak, iaitu mempunyai kebersihan lahiriah yang jelas dan peribadi yang tinggi, tidak bersifat angkuh, tidak riak, tidak hasad, tidak pemarah, atau sifat-sifat keji yang semakna dengannya. Selain itu, seorang pendidik perlulah
mempunyai kehebatan dan kehormatan diri pada pandangan masyarakat. Kita sebagai pendidik perlu menjaga peribadi, mempunyai sifat rendah diri, berperangai baik dalam pergaulan, tidak terlibat dalam usaha yang menjatuhkan peribadi dan maruah dari segi perkataan kita, perbuatan kita ataupun percakapan kita. Itulah serba sedikit yang dapat saya kongsikan bagaimana kita nak menyiapkan diri kita untuk masuk ke dalam masyarakat. Saya rasa setakat itu saja, dan kita boleh teruskanlah Ustaz Syafi'i dengan ahli panel yang berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillah, syukran jazilan ya Ustaz. Itulah tadi kupasan yang telah diberikan oleh Ustaz Idris. Jadi mudah-mudahan apa yang diperkatakan tadi sedikit sebanyak dapat memberi, orang kata, isi ataupun intipati dalam diri guru sendiri untuk terus berkhidmat, khususnya untuk pelajar dan murid-murid dan juga amnya terhadap masyarakat, insya-Allah. Jadi untuk panel yang kedua, ya Ustazah Suria. Begini Ustazah, sering kita lihat Ustazah, berkenaan dengan guru yang selalu kita dengar, ada ketikanya guru ini dipuja, dipuji, dan ada ketikanya kita dengar guru ini dihina dan dikeji. Bukan itu yang kita minta, dan kita juga tidak minta dipuji, tidak minta apa-apa. Cuma soalannya di sini Ustazah, persoalannya, bagaimanakah Ustazah sokongan yang diharapkan daripada masyarakat terhadap para guru ini, supaya guru-guru ini dapat berkhidmat dengan baik, tidak lain dan tidak bukan untuk bina generasi baharu. Dan juga sebagai seorang guru pula, apakah yang dapat disumbangkan kepada masyarakat secara amnya, dan juga kepada anak didik kita sendiri secara khususnya Ustazah. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai ke pusingan kedua forum kita. Mudah-mudahan ia dapat memberikan sedikit impak untuk kita manfaatkan bersama. Hadirin sekalian, guru merupakan insan mulia yang mendapat kedudukan yang tinggi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya kelebihan orang yang alim dibanding ahli ibadah adalah seperti bulan pada malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Berdasarkan hadis, jelas menunjukkan bahawa guru mendapat martabat yang tinggi yang akan mendapat ganjaran pahala yang besar dengan setiap ilmu yang disampaikannya. Tugas guru merupakan tugas yang amat mulia kerana ia juga merupakan tugas para nabi dan rasul. Namun demikian, guru juga adalah insan biasa yang lemah dan bisa melakukan kesilapan. Walau realitinya ada guru yang dikenakan tindakan undang-undang kerana pecah amanah dan tiada integriti, namun ia bukanlah satu tiket untuk masyarakat di luar sana terus menghukum para guru. Ibarat 1000 kebaikan tidak dihargai, sekelumit kesilapan terus dicaci. Hakikatnya, guru memerlukan sokongan dari masyarakat sekitar, sama ada dari aspek perkongsian ide, kepakaran, infrastruktur sekolah, keuangan, penglibatan aktiviti sekolah, serta kerjasama dua hala ibarat aur dengan tebing. Dengan adanya kerjasama erat di antara masyarakat dengan guru, maka hubungan mesra dapat diwujudkan, prasangka dapat dilencapkan, yang akhirnya membantu melahirkan lebih ramai pelajar yang berkualiti untuk membina generasi baharu pada masa akan datang.
Hadirin sekalian, jika masyarakat di luar sana sentiasa menyokong dan mendukung usaha para guru, maka mudahlah untuk guru memberikan sumbangan kepada masyarakat. Antara lainnya, berkongsi ide dan pendapat berkaitan PDP anak-anak, terutama ketika pandemik sekarang. Ini amat penting dalam usaha menangani cabaran keciciran akademik dalam kalangan pelajar. Menyalurkan ilmu fardu ain dan fardu kifayah melalui program dakwah dan keagamaan yang dianjurkan oleh masyarakat setempat. Guru merupakan tempat rujukan sekiranya ada masalah ataupun kemusykilan. Guru juga boleh menjadi orang tengah di antara sesama guru dengan ibu bapa, pegawai kerajaan dan juga masyarakat lain di luar sana. Antara sumbangan guru terhadap para pelajarnya pula ialah guru yang mendidik para pelajar agar mereka menjadi generasi yang berpengetahuan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab terhadap agama dan negara. Guru berusaha menerapkan disiplin yang tinggi dalam diri para pelajar, memberi manfaat kepada anak murid dan mendorong anak murid memberi manfaat kepada kehidupan. Gurulah yang berusaha keras untuk mengenengahkan bakat semula jadi anak-anak ke peringkat yang lebih tinggi. Guru tidak pernah jemu memberikan nasihat, teguran dan bimbingan agar para pelajar tidak leka di arus kemodenan. Hadirin sekalian, tuntasnya di sini, tiada artinya seorang guru tanpa murid di sisi. Tiada manisnya pengalaman seorang guru tanpa cabaran yang dihadapi. Jazakallahu khaira. Terima kasih guruku. Tanpamu siapalah kami, khusus buat guru-guru kita yang terdahulu. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah di atas penerangan, perincian yang telah diberikan tadi. Mudah-mudahan apa yang diberikan sedikit sebanyak dapat membuka mata kita sendiri sebagai guru dan juga masyarakat bahawa kita sebagai guru ini tidaklah apa yang dikata meminta ataupun minta sesuatu. Namun kita perlukan sokongan. Kerana apa? Tidak lain dan tidak bukan dengan sokongan yang jitu akan membuatkan kita terus bersemangat, khususnya dalam mendidik dan membina generasi baharu, insya-Allah. Dan akhir sekali untuk panel kita yang terakhir pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman. Ya Ustaz, di sini kalau kita lihat Ustaz, guru selalu dikaitkan dengan lilin Ustaz. Kenapa orang selalu cakap lilin? Guru itu umpama lilin, menerangi tetapi membakar diri sendiri. Jadi begini Ustaz, apa pandangan Ustaz? Profession perguruan itu, iaitu kita guru-guru ini, perlu diangkat martabatnya. Profession itu sendiri. Profession perguruan perlu diangkat martabatnya. Apa pandangan Ustaz? Dan juga Ustaz, bagaimanakah kalau kaedah untuk memartabatkan profession perguruan itu di mata masyarakat, di mata dunia? Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Tuan Moderator Ustaz Muhammad Syafiee atas soalan untuk pusingan yang kedua ini. Bagaimana untuk kita memartabatkan profession keguruan? Saya kira soalan ini cukup besarlah. Dan kalau kita tanya pada menteri, dia mungkin ada jawapannya yang tersendiri. Kalau kita tanya pada orang KPM, dia ada jawapannya yang tersendiri. Kita tanya orang di JPN, mungkin ada jawapannya yang tersendiri. Tapi saya berbalik soalan ini kepada kita lah. Dan kita berbalik soalan ini, bagaimana untuk kita memartabatkan profession keguruan ini dalam konteks kita sebagai seorang guru yang berada di medan. Rakan-rakan guru yang saya hormati dan kasih sekalian, pertama sekali kita mesti sedar bahawa kita merupakan aset pendidikan yang sangat penting.
Guru merupakan aset pendidikan yang sangat penting. Guru mesti menjiwai profession keguruan ini dengan penuh, dengan penuh jiwa raganya. Sebab itu Imam Hasan Al-Banna, disebut apa? Imam Hasan Al-Banna ni adalah tokoh pendidikan, tokoh tarbiyah di Mesir. Dia kata apa? Untuk sesuatu pendidikan ataupun tarbiyah itu berjaya, dia mesti ada 4 elemen. Ini pun sebenarnya kita tahu. Yang pertama mesti ada guru. Mesti ada guru. Yang kedua mesti ada murid. Yang pertama murabbi, mutarabbi. Yang ketiga mesti ada manhaj. Dan yang keempat mesti ada bi'ah. Cukup empat elemen ini, maka sempurnalah sebuah pendidikan. Kejayaan akan menentukan kejayaan sesebuah pendidikan. Tapi Imam Hasan Al-Banna dia kata apa? Banyak-banyak 4 ini, gurulah yang paling penting. Gurulah yang paling penting. Tak guna ada bi'ah yang baik tetapi guru tak baik. Tak guna ada manhaj yang baik, ada kurikulum, ada macam-macam tetapi guru tak dapat laksanakan. Tak guna ada murid tapi guru tidak dapat berfungsi dengan baik. Sebab itu kalau kita tengok Islam sendiri pun, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Quran sebiji kepada umat manusia, turun sebiji. Boleh ke tidak Al-Quran diturunkan sebiji macam tu? Boleh. Tiba-tiba tercampak daripada langit Al-Quran sebiji, manusia baca dan sebagainya. Boleh tak Allah buat macam tu? Boleh. Tetapi Allah tak buat macam tu. Allah mengutuskan seorang rasul, seorang murabbi agung untuk mendidik manusia. Dan itulah jiwa guru sebenarnya. Maksudnya Quran itu kalau kita anggap sebagai manhaj, sebagai silibus, sebagai ilmu, tetapi kalau tidak ada guru yang datang untuk mendidik, yang datang untuk menghurai, juga tidak sempurna pendidikan itu. Sebab itu dalam Islam adanya Al-Quran, adanya Nabi SAW yang datang kepada kita untuk mengajar Al-Quran. Jadi penting rakan-rakan guru sekalian untuk kita sebenarnya menjiwai dan merasakan bahawa kita merupakan aset yang sangat penting kepada pendidikan. Pendidikan tidak akan berjaya tanpa kita. Pendidikan tidak akan berjaya tanpa kita. Jadi kalau kita dapat dulu merasai benda ini, itu merupakan satu benda yang cukup penting dalam pendidikan. Yang kedua, guru ini bukan semata-mata untuk memindahkan ilmu. Kalau kita merasakan profession keguruan ini adalah satu profession untuk memindahkan ilmu semata-mata, maka kita silap. Sebab kita bukan semata-mata untuk memindahkan ilmu, tetapi kita untuk membangunkan sebuah tamadun ilmu tu. Guru ni bukan nak pindahkan ilmu, tetapi untuk melahirkan manusia-manusia daripada yang lahir daripada ilmu yang kita sampaikan. Kalaulah kita hanya memindahkan ilmu tanpa adabnya, tanpa petunjuknya, tanpa bimbingannya, dia tidak akan sempurna. Dia tidak akan sempurna. Jadi maka dengan sebab itu guru ini juga kalau mengikut Imam Hasan Al-Banna tak cukup untuk dia memindahkan ilmu, tetapi dia juga mesti bersifat sebagai walid, bersifat dengan sifat seorang ayah. Dia juga mesti bersifat seorang syekh. Bagaimana syekh? Syekh ini ialah seorang yang pemimpin spiritual. Seorang guru juga mesti bersifat dengan sifat memimpin kejiwaan muridnya. Yang ketiga, guru juga mesti bersifat pemimpin. Dia tidak boleh semata-mata guru ini untuk memindahkan ilmu.
Dia takkan tertegaknya profession keguruan ini semata-mata dengan kita memindahkan ilmu. Dan yang ketiga, guru ini mesti menjadi ejen perubahan. Saya kira benda ni dah dikupas oleh panel-panel kita sebelum ini. Guru mesti menjadi ejen perubahan dengan masuk masyarakatnya dan sebagainya. Jadi kita tak nak hari ni banyak tomahan kepada guru. Banyak tomahan kepada guru, terutamanya bila pandemik ni, guru mengajar daripada rumah. Mereka kata cikgu tak ajar pun, tetap kami ibu bapa yang kena ajar guru. Jadi pelbagai tomahan, bukan balas tomahan tu, kena membuktikan bahawa tomahan masyarakat netizen kepada guru ini sebenarnya tidak berasas. Sedangkan kita bertungkus lumus menjayakan falsafah pendidikan kebangsaan, kita bertungkus lumus menjayakan pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 2025, kita menjayakan pembelajaran abad ke-21 dan sebagainya. Dan cikgu ini mesti menunjukkan kuduah yang mulia kepada anak muridnya. Yang keempat, guru dalam proses memartabatkan profession keguruan ini guru mesti bersedia untuk menerima perubahan. Dunia pada hari ini sangat cepat untuk berubah. Kalau guru tak bersedia untuk menerima perubahan, maka kita akan ketinggalan. Dan sebab itu adanya pepatah menyebut, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman ni sekarang cukup cepat. Dengan teknologinya, dengan globalisasinya, kalau guru tidak bersedia untuk berubah mengikut peredaran zaman, kita akan ketinggalan. Dan yang seterusnya, guru mesti mampu untuk melahirkan individu-individu manusia yang holistik. Dan ini pun dah terkandung dalam falsafah pendidikan kita dan sebagainya, supaya kita tak nak melahirkan manusia yang tidak bersifat manusia. Kita nak melahirkan manusia yang bersifat manusia, yang jasmaninya sempurna, yang emosinya sempurna, yang rohaninya sempurna, yang inteleknya sempurna, yang sosialnya juga sempurna. Kita tak nak jadi hari ni sosial manusia bermasalah. Dia bijak, manusia bijak tetapi tidak pandai bersosial, tidak pandai bergaul. Jadi kesimpulannya, rakan-rakan guru, untuk memartabatkan profession keguruan ni adanya peranan kita. Di samping peranan-peranan penggubal dasar dan sebagainya, tetapi adanya peranan di peringkat kita sebagai seorang guru untuk memastikan profession keguruan ini diangkat, dipandang mulia di mata masyarakat, di mata negara, di mata dunia. Seperti mana yang saya sebut tadi, yang pertama, kita mesti sedar guru merupakan aset kepada pendidikan. Kalau kita rasa kita ada jiwa guru, kita ada rasa kita ni aset yang sangat penting, itu adalah satu benda yang cukup mulia dalam diri kita. Yang kedua, guru tidak cukup untuk memindahkan ilmu, tetapi guru juga mesti bersifat dengan sifat-sifat yang lain, bersifat dengan sifat ayah yang menyayangi muridnya, yang menyayangi pendidikannya. Guru mesti bersifat syekh, juga bersifat qaid, bersifat pemimpin. Yang ketiga tadi saya sebut guru ejen perubahan. Dan yang keempat, guru mesti bersedia untuk menerima perubahan. Wallahu alam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Abdul Rahman di atas kupasan yang boleh dikatakan kupasan yang sangat-sangat mendalam berkenaan dengan apa yang telah diperkatakan tadi. Jadi begini Ustaz, nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung forum kita pada hari ini. Apa yang boleh dikupas dan saya simpulkan pada hari ini, pertama, tema berguru demi ilmu bina generasi baru merupakan satu tema yang bersesuaian. Kerana apa? Tema ini telah mengupas, tema ini telah merangkumkan semuanya dalam satu tema berkenaan dengan profession guru itu dan juga peranan guru itu, kepentingan guru itu terhadap generasi baru dan masyarakat. Kedua,
cabaran di dalam PDPR khususnya di waktu pandemik COVID-19 ini sama-sama perlu digambling, sama-sama perlu dihadapi, disokong oleh ibu bapa, masyarakat dan pastinya guru itu sendiri. Ketiga, kita kena ingat bahawa profession perguruan merupakan satu profession yang mulia, yang mana profession inilah yang melahirkan, yang menentukan generasi-generasi baharu yang akan memimpin, yang akan mencorakkan negara kita Malaysia dan juga khususnya negeri Sarawak ini. Jadi akhir kata daripada saya, Muhammad Syafi'i bin Ghazali, insya-Allah ada peluang dan ada masa di masa akan datang kita akan bersua lagi untuk program e-agama pada tahun ini. Saya mewakili PPD Serian khususnya dan juga mewakili jawatan kuasa e-agama untuk sambutan Hari Guru peringkat daerah Serian mengucapkan selamat Hari Guru, berguru demi ilmu, bina generasi baru. Yang baik pastinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah pastinya kelemahan kita sebagai hamba-Nya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi, dengan berakhirnya forum e-agama sebentar tadi, maka berakhirlah program sambutan Hari Guru peringkat daerah Serian. Majlis dengan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK pengelola, terutamanya Zon Payau dan PPD Serian di atas penganjuran pada kali ini. Sekalung penghargaan juga kita ucapkan kepada pihak yang terlibat di sepanjang program ini dirancang, sama ada secara langsung maupun sebaliknya. Semoga kita berjumpa lagi di masa hadapan. Dengan ini, saya mewakili AJK pengelola ingin mengundurkan diri. Segala yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari kita sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.